Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini kita akan belajar subjek fiqh. Jadi Ustazah nak kamu buka buku teks sama-sama dengan Ustazah. Okay, hari ini kita akan belajar muka surat 24. Okay, dah buka belum? Okay, muka surat 24, tajuk wuduk. Okay, tengok kawan kamu tu, dia tengah ambil wuduk kan. Okay, tengok muka surat 25. Bawah ni pastikan sama dengan Ustazah. Okay, apa wuduk ni kan? Apa maksud dia? Okay, menyampaikan air kepada anggota yang tertentu untuk mengangkat hadas kecil berserta dengan niat. Okay, biasanya kamu ambil wuduk bila? Sebelum solat, tu wajib kena ambil wuduk. Sebelum baca Quran kan. Biasanya kalau yang macam sunat, sebelum tidur kan, supaya tak mengigau-ngigau kan. Okay, macam mana kita nak niat wuduk? Kamu dah belajar kan? Selalunya biasanya nawaitul wudu'a lillahi ta'ala, sahaja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala. Okey, yang ni dia ada dua niat. Lagi satu niat dia, nawaitu raf'al hadasil asghari lillahi ta'ala, sahaja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala. Okey, tapi tak apalah, kita ambil je niat yang selalu kamu baca kan, yang atas ni. Okey, sama-sama ulang dengan Ustazah. Nawaitul wudu'a lillahi ta'ala, sahaja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala. Okey, pandai semuanya. Okey, buka muka surat sebelah. Okey, muka surat 26. Okey, dekat tengah-tengah ni kan, yang petak ni kan, dia tulis anggota wuduk. Maksudnya bahagian badan mana yang kita kena lalu dekat air masa wuduk. Okey, tengok Okey, yang pertama kat sini ni apa dia tulis tu? Muka. Mana muka kamu? Kan? Okey. Yang kedua, tangan. Ni tangan kan, tangan kanan dan tangan kiri, kena dua-dua belah. Okey, anggota yang ketiga yang kena basuh masa wuduk, kepala kan, kepala. Yang keempat, telinga. Pegang telinga masing-masing. Okey, yang kelima, kaki. Kaki kamu peganglah, kaki kamu sendiri. Takkan Ustazah nak tunjuk kaki Ustazah pula kan. Okey, jadinya ada berapa anggota? 5. Okey, kita tengok kat sebelah ni muka surat 27, rukun wuduk. Rukun ni, bila kita cakap rukun wuduk ni, maksudnya apa yang kita perlu buat masa wuduk. Yang ni yang tak boleh tinggal punya yang kena buat. Okey, yang pertama sekali, sebelum niat kamu buka dulu air kan. Buka air, tak payah besar-besar, buka kecil je. Okey, lepas tu kamu niat. Niat tadi macam mana? Nawaitu wudu'a lillahi ta'ala, sahaja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala. Niat kamu lafaz kuat-kuat pun tak apa, kamu cakap dalam hati pun tak apa. Okey, lepas dah niat, basuh muka. Dia kata apa ni? Membasuh muka. Air, basuh muka. Macam tu. Okey, buat 3 kali. Okey, kemudian lepas basuh muka, kita basuh tangan. Membasuh kedua-dua belah tangan hingga siku. Ni celah-celah ni kan. Celah-celah ni pun kena basuh siku. Pusing balik. Basuh sampai depan. Ulang 3 kali.
Okey, sama juga yang kiri. Basuh macam ni. Pusing. Okey, pastikan celah-celah pun kena. Okey. Lepas kita dah basuh tangan, kita buat apa? Menyapu sebahagian daripada kepala. Dia kata apa? Sebahagian daripada kepala. Bukan yang basuh kepala kamu, tak. Kamu basuh macam ni je. Okey, kemudian membasuh kedua-dua belah kaki hingga buku lali. Buku lali. Buku lali mana? Ni lutut Jangan sampai lutut. Buku lali kat bawah je. Kalau kamu tak tahu, kamu tanya mak kamu. Mak, buku lali mana? Okey. Basuh sampai buku lali je. Tak payah sampai lutut. Okey. Kemudian tertib. Tertib ni maksudnya apa? Maksudnya ikutlah turutan yang dia bagi tu. Janganlah niat, lepas tu basuh kaki dulu, lepas tu sekejap lagi basuh rambut. Kita kena ikut turutan yang diberi. Okey? Faham? Faham. Okey. Okey, kita tengok ke surat 28 dan 29. Panjang ni. Okey. Kalau yang tadi tu, apa yang wajib buat dalam wuduk tau. Sekarang ni kita tengok sunat-sunat wuduk. Maksud sunat-sunat ni apa maksud dia? Maksudnya kalau kita buat, kita dapat pahala lebih. Macam tu. Kan? Okey, kita tengok. Pertama sekali, membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baca sebelum niat tu. Kemudian membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baca ni je dah dapat pahala. Membasuh kedua-dua belah tangan. Macam ni je pergelangan ni kan. Lepas tu kan kamu biasa kan berkumur-kumur. Biasa kan tengok orang ambil wuduk kan, kumur-kumur dulu kan. Bagi bersihkan keluar makanan-makanan dalam mulut tu, supaya masa solat tak lelam. Macam tu. Okey. Kemudian memasukkan air ke hidung. Kemudian bersugi. Bersugi ni lebih kurang juga macam gosok gigi lah. Okey. Kemudian menyapu seluruh kepala. Yang ni kalau untuk lelaki mungkin senang sikit lah kan, sebab lepas tu dia tak perlu pakai telekung. Sapu sikit je. Bukannya kamu pergi terjun dalam kolam ke apa. Okey, kemudian menyapu telinga. Yang ni sunat-sunat tau. Maksudnya kalau buat dapat pahala. Okey. Kemudian mendahulukan anggota yang kanan dari kiri. Yang ni biasalah kan. Kalau dalam Islam kan apa-apa kita kanan. Buat dahulukan anggota belah kanan. Okey. Kemudian mengulangi perbuatan 3 kali. Kan? Kalau ustazah-ustazah kamu kan mesti suruh ambil wuduk 3 kali kan. 1, 2, 3. Macam tu kan. Okey. Menghadap kiblat. Okey. Kemudian sunat wuduk tidak membazir air. Janganlah buka macam air pilih bomba kan. Macam nak padamkan kebakaran. Tak payah. Okey, buka kecil-kecil je air. Kecil je macam tu. Supaya kita tak membazir air. Okey, kemudian menyelati janggut. Tak apalah, kita semua tak ada janggut kan. Belum ada yang lelaki belum lagi ada janggut. Kemudian menyelati celah jari kedua-dua belah tangan dan kaki. Maksudnya macam ni. Macam ni. Bersihkan celah-celah ni. Okey. Kemudian melebihkan basuhan had muka, tangan dan kaki. Kemudian yang terakhir, membaca doa selepas berwudu. Yang ni sunat tau, sunat je. Kalau tak buat tak berdosa, tapi kalau buat dapat pahala. Macam tu. Okey. Kita tengok surat sebelah. Okey, doa selepas berwudu. Okey, ikut saja
Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika solihin. Okey. Kemudian tengok muka surat sebelah. Perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Bila membatalkan wuduk, maksudnya wuduk kamu tadi tu, yang kamu ambil tu, kamu kena ulang semula kalau batal. Okey. Kita tengok apa yang batal. Bersentuh kulit lelaki dan perempuan yang bukan mahram tanpa lapik. Okey, maksudnya apa? Kalau contoh awak ni lelaki kan, awak terpegang kawan perempuan kelas awak, maksudnya tu batal lah, kena ambil wuduk semula. Tapi kalau awak terpegang adik perempuan awak, tu tak apa, sebab awak family kan. Okey, ni kiranya yang selain daripada keluarga lah. Okey, kalau awak terpegang ustazah, kalau awak lelaki kan, awak terpegang ustazah pun batal juga, kena ambil wuduk balik. Okey, kemudian tengok yang sebelah ni, dia tulis apa? Murtad. Murtad ni maksud dia keluar Islam lah. Dia tak nak dah duduk dalam agama Islam. Okey, berdosa Okey, kemudian tidur. Awak semua kan tidur kan, air basi keluarkan, wuduk batal, ambil semula wuduk. Kemudian menyentuh kemaluan. Okey, kemaluan tu anggota badan awak lah. Yang dekat bawah tu tak boleh pegang. Kalau pegang batal wuduk. Ambil semula wuduk. Okey, kemudian tengok ni, keluar sesuatu daripada kubul dan dubur. Keluar sesuatu tu maksudnya awak pergi buang air kecil, awak pergi buang air besar, awak terkentut, tu batal lah. Okey, wuduk kena ambil semula. Sebab tu sebelum ambil wuduk, kita kena biasakan buang air kecil dulu, supaya nanti dah ambil wuduk tak adalah rasa nak buang air kecil ke kan. Kita dah siap-siap dah buang air kecil, baru ambil wuduk. Okey, kemudian pengsan. Pengsan pun batal wuduk. Kemudian gila. Tak apalah, orang contoh orang-orang yang macam kurang waras kan, tu wuduk dia terbatal lah. Dan mabuk. Mabuk ni biasanya kenapa? Minum arak, batal wuduk. Okey, biasanya yang perkara-perkara yang kita buat ni lah, bersentuh kulit lelaki dan perempuan kan, tidur, menyentuh kemaluan, keluar sesuatu daripada kubul dan dubur. Yang ni yang biasalah. Yang lain ni agak luar biasa sikit. Okey, tengok surat sebelah. Okey, kaifiat wuduk. Maksudnya ni macam tadilah, kiranya daripada awal sampai akhir, kita kena ikut turutan yang dah diberikan. Okey, yang pertama tu apa? Dia kata niat. Nampak ni, niat. Lepas tu basuh muka, kemudian membasuh kedua-dua belah tangan hingga siku. Kemudian buat apa? Menyapu sebahagian kepala. Lepas dah basuh kepala, nak basuh telinga boleh, sunat, tapi digalakkanlah. Kalau tak basuh pun tak apa. Kemudian basuh kaki hingga buku lali. Kamu tengok kawan kamu tu, dia basuh bahagian situ je, tak ada sampai lutut, sampai buku lali je. Okey. Kemudian tertib. Maksudnya apa tadi? Kita kena ikut susunan. Susunan ni lah. Susunan ni 1, 2, 3, 4 ni. Okey. Tak boleh tukar-tukar, tak boleh
yang ni nombor 1, ni nombor 2. Tak boleh, kena ikut 1, 2, 3, 4 macam tu. Okey. Okey, jadinya itu sahaja untuk subjek fiqh hari ini. Okey. So kita akan berjumpa di subjek yang lain. Okey, assalamualaikum. Bye.